Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Sarah Dewi, anak perempuan Mariam Darren, serta kepada semua yang terlibat. Saya Nakibah Nokman binti Ramli dan rakan saya Nur Hasrinawati binti Abdul Rahman. Kami akan menyampaikan taklimat bertajuk rawatan penyalahgunaan bahan terlarang. Isi kandungan. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, kaedah kod Turki. Yang ketiga, therapeutic community. Keempat, halakah. Kelima, 6 step to rehab. Dan keenam, spiritual. Pengenalan. Pemulihan penagihan dadah memerlukan usaha sepanjang hayat. Penagihan bahan terlarang merupakan penyakit kronik yang mudah berulang dan berpanjangan, menyebabkan individu sukar untuk berfungsi dalam kehidupan seharian. Pelbagai pendekatan dalam program rawatan dan pemulihan untuk kembali sebagai individu yang berfungsi untuk diri, keluarga dan masyarakat. Kaedah pertama adalah kod Turki, iaitu rawatan tanpa dadah gantian ataupun ubatan. Definisi. Rawatan membersihkan dadah daripada tubuh badan tanpa menggunakan dadah gantian ataupun sebarang ubatan. Kaedah paling pantas untuk menghentikan ketagihan terhadap alkohol dan dadah. Teknik untuk menghilangkan ketagihan dengan cara mengasingkan diri dalam bilik kurungan. Kaedah pelaksanaan. Sebelum diasingkan, pesakit akan menjalani pemeriksaan doktor terlebih dahulu untuk menentukan tidak mengidap penyakit dan tidak ketagih kepada barbiturat. Barbiturat adalah sejenis ubat penenang ataupun psychiatric. Pesakit ditahan daripada menggunakan dadah dan terpaksa mengalami gejala tarikan. Pesakit mandi sekerap mungkin untuk menghilangkan rangsangan ketagihan. Gejala tarikan terbagi kepada dua, iaitu fizikal, mental dan emosi. Okey, terhadap fizikal, pening dan muntah, cirit-birit, keletihan, berpeluh, sukar untuk tidur, sakit otot, degupan jantung yang tidak normal. Dari segi emosi dan mental, mudah marah, kemurungan, keinginan menggunakan semula bahan, kekeliruan, halusinasi dan paranoia. Langkah yang perlu diambil. Mendapatkan nasihat daripada doktor ataupun ahli kesihatan profesional tentang cara paling selamat untuk berhenti. Doktor akan mengesyorkan ubat ataupun program pemulihan, ubat untuk meredakan keinginan menggunakan bahan, beritahu rakan dan keluarga tentang perancangan untuk berhenti, sokongan daripada rakan dan keluarga membantu proses pemulihan dan pengalihan perhatian daripada bahan terlarang. Singkirkan godaan, iaitu membuang segala peralatan dan bahan berkaitan ketagihan, iaitu rokok, pemetik api dan alkohol. Rancang keinginan dengan banyakkan gangguan berbentuk makanan seperti potongan lobak merah dan gula-gula. Makanan gangguan dapat membuat tangan dan mulut sibuk, iaitu mengalihkan perhatian daripada ketagihan. Susun plan sokongan, iaitu bantuan kaunselor ataupun ahli terapi. Kesannya, iaitu kesan positif mengalami gejala tarikan, menyedarkan mereka betapa sengsaranya hidup apabila ketagih. Keberkesanan kaedah bergantung kepada jenis bahan yang cuba dihentikan ketagihannya. Cubaan menghenti ketagihan rokok atau alkohol mungkin selamat jika dilakukan secara bersendirian sekalipun. Kesan negatif adalah cubaan menghentikan ketagihan dadah atau alkohol yang teruk mampu mengakibatkan kesan sampingan yang teruk sehingga menyebabkan kematian. Maka sebaiknya cubaan ini berada di bawah pengawasan doktor ataupun pusat serenti. Kajian 2016 menunjukkan 49% daripada 700 pesakit yang menggunakan kaedah kod Turki untuk menghentikan ketagihan mula menghisap rokok semula selepas tempoh sebulan. Kaedah ini kurang efektif kepada individu yang terlalu bergantung kepada bahan, otak yang sudah terbiasa dengan kehadiran bahan terlarang untuk menenangkan fikiran, menyebabkan simptom withdrawal yang kurang menyenangkan, berhadapan risiko sawan, degupan jantung tidak normal dan membahayakan, keinginan untuk menggunakan bahan terlarang lebih kuat, mampu menjurus kepada penggunaan dos yang berlebihan. Kaedah kedua adalah therapeutic community, iaitu terapi rehabilitasi profesional. Definisi therapeutic community adalah pendekatan berasaskan kumpulan sokongan untuk penyakit mental jangka panjang, kecelaruan personaliti dan penyalahgunaan bahan.
Kebiasaannya menggunakan pendekatan sokongan secara berterusan di kediaman yang sama, iaitu pesakit dan ahli terapi tinggal bersama, berdasarkan prinsip milieu terapi dan psikoterapi berkumpulan, iaitu aktiviti praktikal. Kaedah pelaksanaan. Pesakit digalakkan untuk menjalani alternatif pertolongan diri, iaitu kaunseling dan terapi berkumpulan untuk menangani ketagihan. Tidak dibenarkan menggunakan apa-apa ubatan termasuk metadon, iaitu ubat gantian untuk ketagihan dadah. Menggabungkan kaki tangan profesional, mahir dalam kaunseling penyalahgunaan bahan ataupun kesihatan mental. Cara pelaksanaan. Di UK menggunakan prinsip milieu terapi, konsep persekitaran terapi yang berasaskan pengguna iaitu demokrasi, pesakit terlibat secara aktif, kurang menggunakan ubatan, membentuk komuniti terapi mini, perjumpaan secara bersemuka dikurangkan, memfokuskan kepada rangkaian penjagaan secara tidak rasmi, iaitu seperti panggilan telefon, mesej dan sokongan fizikal. Cara pelaksanaan di Malaysia adalah memperkenalkan program terapi gantian menggunakan ubatan gantian iaitu tahap ketagihan lebih rendah iaitu metadon, digunakan dengan pengawasan perubatan dan sesi kaunseling, dibantu kaunseling yang sistematik, mengawal ketagihan dan menimbulkan tanda pengunduran. Keberkesanan program. Program sering mempunyai ahli profesional terlatih iaitu terdiri daripada perunding sekretaris, jururawat dan pakar metadon sebagai kaki tangan. Ahli profesional terlatih menawarkan perkhidmatan perubatan di kediaman terapeutik komuniti. Tinjauan keseluruhan menunjukkan lebih 50% kaki tangan dalam proses pemulihan. Ramai kaki tangan yang sedang pulih memperoleh ECG dalam kaunseling ketagihan, iaitu peringkat sarjana muda ataupun sarjana. Impak ataupun kesan bagi program ini adalah membantu para penagih menghentikan terus tingkah laku berisiko tinggi untuk jangkitan HIV dan AIDS, iaitu berkongsi jarum suntikan tercemar, peningkatan tahap kesihatan dan kualiti hidup, iaitu kecergasan mental dan fizikal, meningkatkan fungsi psikososial pesakit seperti keupayaan untuk mendapatkan dan mengekalkan pekerjaan, mengurangkan aktiviti jenayah, meningkatkan keyakinan diri untuk kembali ke masyarakat. Ketiga adalah halakah, iaitu pemulihan melalui amalan mendalami ilmu agama dan program keagamaan. Definisi halakah. Sekelompok Muslim yang berjumpa pada waktu yang ditetapkan untuk mempelajari dan mendalami ajaran Islam, alternatif pendidikan agama untuk membentuk peribadi individu seperti yang ditetapkan dalam agama, berdasarkan konsep nilai murni dan ajaran agama sebagai pemulihan ketagihan terhadap bahan yang dilarang dalam agama. Konsep halakah, mendidik lebih baik daripada menghukum. Pihak berwajib diberi kursus untuk bersikap lembut dan bertolak ansur dengan pesakit bagi mewujudkan kerjasama, ambil hati pesakit supaya wujud suasana harmoni, iaitu sikap saling menghormati, membantu pesakit sedar bahawa tanggapan mereka hilang arah dan kehidupan musnah adalah salah. Membantu melatih pesakit berdisiplin iaitu melawan ketagihan dan keinginan untuk menggunakan bahan, membentuk sasiah diri supaya kembali ke pangkal jalan berdasarkan pendekatan ilmu agama, menyedarkan pesakit tentang kepentingan kehidupan yang seharusnya berlandaskan kepada usaha mencari restu Tuhan berbanding membazirkan kehidupan untuk perkara sia-sia. Kaedah pelaksanaan. Pesakit atau banduan yang terlibat dalam program berorientasikan sasiah diri, kelas halakah dikendalikan oleh individu mahir seperti ustaz-ustazah yang diiktiraf oleh JAKIM, mengajar solat, membaca Al-Quran, mempelajari fardu ain dan memantapkan pendidikan agama. Bagi pesakit bukan Islam, mereka menerima pendidikan moral oleh NGO, diberi pengajian agama mengikut anutan masing-masing, memfokuskan pengajaran nilai murni dan larangan dalam agama. Contoh kelas keagamaan ataupun halakah, kelas mempelajari Al-Quran, majlis khatam Al-Quran, sambutan Maulidur Rasul iaitu perarakan dan simulasi haji. Kesan bagi program halakah adalah membentuk pemulihan terhadap ketagihan yang dialami, menimbulkan kesyukuran dalam diri individu kerana diberi peluang untuk berubah, membentuk penyesalan dan rasa insaf, membentuk personaliti individu yang lebih baik dan berteraskan ajaran agama.
Contoh program kata Quran yang diadakan di peringkat penjara pusat Sri Alam. 4. 6 steps to rehab, 6 langkah fasa pemulihan. Apakah yang dimaksudkan dengan rehabilitation? Rehabilitasi ialah proses membantu seorang pesakit untuk pulih selepas kecederaan penyakit atau ketagihan. Ia merangkumi penjagaan, rawatan dan sokongan yang diperlukan untuk membolehkan seseorang pesakit mencapai tahap keberdikarian yang semaksima. Perancangan rawatan rehabilitasi berbeza mengikut pesakit berdasarkan keperluan, keupayaan dan tahap ketagihan seseorang pesakit. Terdapat 6 langkah rehabilitasi. Pertama, prasangka. Kedua, pertimbangan. Ketiga, persediaan. Keempat, tindakan. Kelima, pemeliharaan. Dan keenam, penamatan. Langkah pertama iaitu prasangka atau pre-contemplation, di mana pada peringkat ini pesakit tidak menganggap ketagihan ini sebagai satu isu dan mereka menyangkal keparahan masalah ketagihan serta mereka tidak berminat untuk mendengar nasihat dan mereka juga belum memikir untuk membuat sesuatu perubahanlah terhadap diri mereka. Terdapat 4 jenis prasangka iaitu pertama, enggan, di mana mereka kurang arif tentang masalah mereka. Kedua iaitu memberontak, di mana mereka tidak mahu berubah. Ketiga, mengundur diri, di mana mereka melepaskan harapan untuk berubah. Dan yang keempat iaitu rasional, di mana mereka mempunyai alasan untuk mengalami ketagihan. Okey, di bawah kategori enggan ni, mereka kurang mengetahui masalah ketagihan yang dialami serta mereka juga kurang kepekaan tentang keseriusan masalah dan tiada motivasi untuk berubah kerana mereka tidak merasakan kewujudan sesuatu isu atau masalah ketagihan. Kategori memberontak, di mana di bawah kategori memberontak ini mereka mengetahui masalah ketagihan yang dialami namun mereka tidak mahu berubah dan melepaskan keinginan terhadap bahan tersebut dan mereka memberontak apabila diarahkan untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai, iaitu melepaskan ketagihan. Okey, kategori mengundur diri, mereka mengetahui masalah ketagihan yang dialami. Mereka terlalu mendalami perilaku menggunakan bahan, iaitu ketagihan, dan mereka tidak mahu melepaskan keinginan tersebut hingga mereka sanggup melepaskan harapan untuk pulih atau berubah dan merasakan diri tidak mampu untuk berubah. Seterusnya, kategori rasional. Mereka mengetahui masalah ketagihan yang dialami, tapi mereka memberikan pelbagai alasan mengapa mereka memerlukan bahan tersebut dalam kehidupan serta mereka menegaskan bahawa ketagihan merupakan suatu keperluan dan bukan suatu masalah. Okey, langkah kedua iaitu pertimbangan atau contemplation, di mana pada ketika ini pesakit menyedari mereka mempunyai masalah dan lebih senang belajar tentang akibat tingkah laku, tetapi mereka ni masih tidak mahu berubah. Ada kemungkinan mereka berubah, ada kemungkinan mereka kembali ke tingkah laku yang asal iaitu menagih dadah semula. Langkah ketiga iaitu persediaan atau preparation, di mana pada ketika ini mereka ni committed dan bersedia untuk berubah serta bertemu dengan ahli penjagaan kesihatan profesional bagi menilai tahap keseriusan ketagihan serta merancang rawatan jangka panjang. Langkah seterusnya iaitu tindakan atau action, di mana
ini adalah peringkat perubahan tingkah laku seseorang di bawah peringkat awal pemulihan. Bermula di pusat rawatan detoks atau pusat pemulihan yang dinavigasi oleh ahli profesional. Selain itu, ia menjalani rawatan seperti terapi individu atau kumpulan untuk menangani ketagihan. Bukan itu saja, ia juga mendorong kesejahteraan menyeluruh dan mengatasi tekanan seseorang atau dipanggil sebagai pencetus ketagihan. Langkah seterusnya iaitu pemeliharaan dan kambuh atau kembali atau dipanggil sebagai relapse, di mana peringkat ini adalah peringkat menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru atau bebas bahan. Ia juga beransur-ansur hilang keinginan untuk kembali menggunakan bahan terlarang tersebut. Bukan itu saja, risiko untuk kembali ke tingkah laku dahulu masih wujud, bergantung kepada keparahan ketagihan seseorang individu. Okey, pada peringkat ini juga rawatan yang lebih khusus diperlukan untuk merawat seseorang yang ketagihan bahan terlarang ini. Okey, seterusnya adalah langkah terakhir iaitu penamatan atau termination, di mana pada peringkat ini ialah peringkat penghentian di mana mereka tidak lagi merasa terancam dengan bahan terlarang dan yakin serta selesa menjalani kehidupan tanpa bahan pilihan mereka. Selain itu, pada peringkat ini juga pemulihan yang maksimum dalam diri individu dilaksanakan. Okey, seterusnya perbezaan antara inpatient rehab dan outpatient rehab. Bagi inpatient rehab, patient stay in the facility, manakala outpatient rehab ni patient stay at home but patient perlu hadir untuk buat treatment lah setiap hari. Tapi seterusnya inpatient rehab ni dia higher success rate, kadar pencapaian tinggi, kejayaan tinggi, manakala outpatient rate ni pencapaian yang sangat rendah lah. So, bagi inpatient rehab pula, dia lebih mahal lah, expensive, manakala outpatient rehab ni more affordable. Okey, seterusnya inpatient rehab ni disruptive to daily life, iaitu mengganggu kehidupan harian. Tapi bagi outpatient rehab ni, patient maintains a more normal daily routine. Okey, seterusnya inpatient rehab ni dia 24 hours medical and emotional support. Manakala outpatient rehab accessible to social circle support. Dan bagi inpatient rehab ni melibatkan 28 days to 6 months program. And bagi outpatient rehab ni, dia melibatkan 3 months to over a year program. Okey, seterusnya inpatient rehab ni dia designed to treat serious addiction. Tapi outpatient rehab ni sesuai kepada yang mild addiction. Okey, seterusnya bagi inpatient rehab, no distraction of everyday life. Tapi bagi outpatient rehab ni hanya for 10 to 12 hours a week. Okey, seterusnya rawatan spiritual, di mana pemulihan melalui kesedaran rohaniah. Definisi: ia merupakan satu proses mengakui kewujudan kekuatan yang lebih tinggi yang boleh mengawal alam semesta serta menjadi pusat kehidupan individu. Selain itu, pemulihan ketagihan terhadap bahan terlarang dengan menerapkan kepercayaan dan keutuhan semangat kerohanian. Okey, terdapat beberapa kaedah pelaksanaan di bawah spiritual, antaranya motivasi kendiri atau personal motivation, penghargaan kendiri, self-love,
menikmati kehidupan dengan sepenuhnya, dan seterusnya meditasi. Selain itu, seperti terapi seni dan muzik, kumpulan sokongan iaitu terapi kumpulan, perubahan kendiri iaitu perubahan sikap dan personaliti, dan seterusnya penulisan refleksi di mana sebagai penilaian kendiri. Okey, keberkesanan di bawah spiritual di mana sebelum ini bekas pemabuk dan penagih memperakui kebangkitan rohani hasil daripada program pemulihan. Selain itu, saat mengenali Tuhan yang menyebabkan kebanjiran emosi seperti sedih, terharu, seterusnya ia boleh membantu perubahan diri seseorang itu. Selain itu, kesedaran rohaniah berpunca daripada pelbagai tindakan atau aktiviti yang dirancang. Bukan itu saja, ia juga boleh mengubah perspektif dalam diri pesakit yang merasakan perlunya perubahan ke arah yang lebih baik. Apakah kesan rawatan spiritual? Pertama, ia membentuk pemulihan terhadap ketagihan yang dialami. Kedua, ia menerapkan nilai murni dan sikap yang positif. Ketiga, boleh membentuk keyakinan diri untuk berhadapan dengan sesuatu isu. Keempat, membolehkan pembentukan personaliti individu yang lebih baik. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.